بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kerana dapat lagi kita bersama-sama untuk berkongsi sedikit ilmu melalui pembacaan kita pada kitab Tuhfatus Saniyah, syarah kepada Matan Ajrumiyah. Jadi pada kelas yang semalam, kelas yang pendek semalam, kita berjaya untuk mengenal pasti. Yang pertama, kita dah selesai membincangkan soal mubtada dengan khabar. Okey, secara basic, secara asasnya kita tahu apa itu mubtada, apa itu khabar. Selesai pada khabar, mubtada dan khabar, kita tengok pula pada perbincangan yang seterusnya, iaitu nawasikhu al-mubtada'i wal khabar. So, maksudnya nawasikh ni apa dia? Jadi, mubtada dan khabar itu binaan asasnya hanya ada dua asas lah. Ya. Hanya ada mubtada dengan khabar. Khabar sama ada mufrad ataupun ghair mufrad lah. Subjek dan predikat saja. Kemudian, bila datangnya nawasikh ni, jadi secara automatik dia punya binaan ayat tu dah berubah. Dia punya struktur tu dah berubah. Okey, kita cuba faham sebab sekarang ni kalau nahwu yang kita belajar ni adalah nahwu yang kita panggil sebagai nahwu bina lah, kita panggil. Kita nak tengok bahasa ni dari segi dia punya binaan. Dari segi binaan kan. So kalau kita tengok apa-apa contoh kalau masjid masjid. Perbezaan antara masjid Morocco dengan Malaysia. Masjid Morocco tak ada kubah. Masjid Malaysia ada kubah. Masjid Morocco dia ada satu dipanggil sauma'ah, menara azan. Masjid Malaysia tak semua ada. Okey. Dan dia berbezalah, kalau ada pun berbeza dengan apa yang ada. Itu binaan, kita tahu binaan macam mana. Itu sebenarnya gunanya nahwu yang kita belajar ni. Kalau kita belajar grammar English pun kita nak tengok binaan macam mana. Kalau kita belajar tata bahasa Melayu pun kita nak belajar binaan dia macam mana, yang asasnya. Itu dia punya pemahaman kita nak belajar nahwu. Berbeza dengan balaghah. Balaghah ni kita dah tahu dah binaan. Secara asas binaan untuk bahasa Arab macam ni. So kita belajar balaghah untuk kita bercakap pula dengan gaya bahasa dan lingkup bahasa bahasa Arab. Macam mana orang Arab bertutur. Macam mana. So dia adalah pakai majaz, apa benda semua tu lah. Okay. Jadi kat sini kita akan tengok yang pertama. Kita dah tahu apakah yang dimaksudkan dengan nawasikh. Nawasikh maksudnya izalah. Izalah maksudnya ni apa? Dia menghilangkan. Okay? Menghilangkan. Okey. So kat sini kita dah tahu juga bahawa izal ataupun nawasikh itu ada tiga
Tiga jenis. Tiga jenis. Okey. Jenis ini dibahagikan berdasarkan pada jenis perkataan itu, sama ada fi'il, isim ataupun huruf. So kita tahu yang pertama, bahagian pertama, yang mana bahagian ni semua nawasikh dia adalah af'al. So fungsi dia apa? Dia merafa'kan mubtada' dan juga menasabkan khabar. Kita dah bincangkan lah, apakah yang dimaksudkan dengan merafa'kan mubtada'. Okey. Contoh ayat kat sini, kanal jawu safiyan. Okey. So itu bila masuknya apa? Bila masuk nawasikh. Kalau tak ada nawasikh, jadi al-jawu safin. So dia punya perbincangan nawasikh hukum itu adalah jawu tu dua-dua adalah rafa'. Kanal jawu safian ataupun dan sama ada al-jawu tanpa kana, al-jawu safin ataupun kanal jawu safian. Kedua-duanya kalau kita perhatikan perkataan tu berbaris depan ataupun berdhammah. Cumanya dia punya amil dia berbeza. Okey, untuk ayat yang hanya ada mubtada dan khabar, mubtada'nya dia punya amil, dia adalah amil ma'nawi. Okey, ini saya dah terang semalam, saya ulang balik biar pengukuhan biar jelas. Bila mana masuk dengan nawasikh, secara automatik dia punya amil berubah daripada ma'nawi kepada lafzi. Okey, kana wa akhwatuha lah, so dah ada adik-beradik dia. So adik-beradik dia ni adalah yang merafakkan pula. Yang asalnya yang merafakkan mubtada adalah amil ma'nawi. Contohnya sebab dia ibtida', dia di permulaan ayat ada perbincangan panjang. Sekarang kana pula masuk kana, so dia merafakkan dia merafakkan mubtada' dan menasabkan khabar. So itu antara satu mazhab lah. So ada lagi kalau kita baca buku yang tinggi, level tinggi, ada banyak lagi perbahasan. Cuma untuk basic ni kita faham macam tu. Okey, yang kedua adalah kisim. Yang kedua adalah semuanya adalah huruf. Inna wa akhwatuhu, semuanya adalah huruf. Innallaha azizun hakim. Dan yang ketiga, dia menasabkan menasabkan mubtada' dan juga khabar. Kedua-duanya dia jadi nasab. Okey, yang pertama merafa'kan mubtada', menasabkan khabar, itu adalah kana wa akhwatuha, semuanya adalah huruf. Semuanya adalah fa'il. Bahagian kedua lah menasabkan mubtada', merafa'kan khabar. Kesemua nawasikh dia adalah ahrufun ataupun huruf. Itu adalah inna wa akhwatuha. Dan yang ketiga, kedua-duanya menjadi nasab dan nawasikh. Komponen untuk yang ini kesemuanya adalah fa'il. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok pada kana wa akhwatuha. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. Jelas aku nak? Suara saya okey Jelas tak tahu lah, lihat sini. Suara jelas ya? Okey. Adapun telah berkata musannif, adapun kana dengan juga adik-beradik dia, sesungguhnya ia merafakkan, kita tahu lah ni, dia punya fungsi kita tahu. Dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Nampak? Kat sini dah ada perubahan istilah.
So, isim yang asalnya mubtada, bila datangnya kana kat depan dia, dia terus berubah nama daripada mubtada, dia akan jadi isim kana. Okay, itu istilah yang digunakan sekarang. Okay, yang atas ni ada masih lagi di permulaan lah. So, dia masih lagi menamakan dia mubtada. Tapi yang sebenarnya nama dia, so asal dia, nama dia adalah mubtada, tetapi bila dia masuk kana, dia terus berubah jadi isim kana. Dan kita tahu, dalam perbincangan ni kita dah berbincang, kana ni kalau tengok dia adalah isim. Dia adalah fi'il. So apa dia adalah fi'il, nampak? Dia boleh berubah. Kita tengok. Okey. Yang ni kita akan sebut sekejap lagi. Okey, dia merafakkan isim. Isim ni apa sebenarnya? Isim ni adalah mubtada asalnya, tapi bila masuknya kana, dia akan berubah jadi isim kana. Dan dia menasabkan khabar. Okey, ini adalah dia punya adik-beradik dia. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun. Nampak? Ini jelas-jelas menunjukkan kana, dan dia ada beberapa, dia tidaklah semuanya boleh berubah macam perubahan yang berlaku pada fi'il. Kita akan tengok. Sekarang kita fokus pada kana. Okey. Kana wa yakunu, nampak dia daripada madhi kepada mudhari' wa kun. Ini adalah amr, fi'lu amrin. Ya. So, yang sama dengan asbaha wa yusbihu asbih. Ini semua kalau nampak adalah fi'il, tetapi isim, kalau kita faham balik, isim yang datang selepas fi'il itu kita namakan sebagai apa? Kita namakan isim yang datang selepas daripada fi'il adalah fa'il. Tapi untuk kana wa akhwatuha ini kita takkan panggil dia fa'il, sebab kana dan juga ada beberapa adik-beradik dia tergolong dalam satu golongan fi'il yang dipanggil fi'il naqis. Okey, ini saya dah sebut ni kali. Fi'il naqis ni, kenapa dia fi'il naqis? Kita kena tengok balik kepada maksud fi'il tu apa. Yang mana fi'il ini ada perbuatan dan juga waktu. Perbuatan dan juga waktu. Jadi, untuk isim naqis ni, yang tak ada adalah perbuatan. Bila tak ada perbuatan, tak adalah pelaku. Sebab itu, isim yang datang selepas kana dia tidak dipanggil sebagai fa'il, tapi hanya nama dia digelarkan sebagai isim sahaja. Isim kepada kana, bukanlah fa'il. Itu jelas. وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها أي نظائرها في العمل. Okay. Syarih berkata pecahan yang pertama untuk nawasikh mubtada ini adalah mubtada dan khabar adalah kana wa akhwatuha. Kenapa dipanggil akhwatuha? Kenapa dia ada sebut akhwat ni? Diorang ni daripada keluarga yang sama? Tak. Okey. Cumanya mereka kata perkataan yang satu yang digolongkan di bawah kana ni, mereka ini mempunyai amalan yang sama. Okey, dia pekerjaannya nazair. Nazir ni maksudnya sejawatan. Nazir ni apa yang sepadan. Okey. So, yang lain-lain itu mereka berkongsi satu fungsi yang sama, iaitu fungsi dia apa? Merafakkan isim dan juga menasabkan khabar. Itu jelas. Okay. وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا ويسمى المبتدأ اسمه ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. Jadi kat sini isim dia cakap apa? Bahagian ni dia masuk kepada mubtada. Nampak ini penerangan yang saya bagi. So dia masuk kepada mubtada, jadi secara automatik rafa' yang ada kepada mubtada itu terhapus. Apa yang dimaksudkan dengan rafa' yang ada pada, dan okey, dia tulis ni rafa' yang ada pada mubtada pada awalnya itu terhapus, dan dia memberikan satu rafa' yang jadid, yang baru. Apakah maksud terhapusnya rafa' yang pertama dengan terjadinya rafa' baru? Okey, maksudnya macam ni. Macam saya cakap. Okey, ini saya ulang balik lah. So, al-mubtada, contoh tadi kita ada kita cakap apa?
uh, al-baitu kabirun. Okey, rumah itu besar. Okey, rumah itu besar. Al-baitu itu kenapa dia baris rafa'? Kerana ada amil yang kita panggil sebagai amil ma'nawi. So rafa' dia disebabkan oleh itu. Bila datangnya kana, mubtada yang pada asalnya amil dia adalah amil maknawi berubah kepada amilnya adalah amil lafzi. Jadi rafa' dia kat situ kita tak boleh nak cakap rafa' dia sebab dia tidak, tak. Sekarang rafa' dia dah berubah, dia menjadi rafa' disebabkan oleh kana. Yang mana fungsi kana dia merafakkan isim yang datang selepas dia dan menasabkan khabar. Okey. So, untuk mengelakkan kekeliruan, yang asal nama dia mubtada dia berubah jadi isim. Isim kepada apa? Isim hu. Hu ni kembali kepada apa? Hu ni kembali kepada kana. Dan khabar dia tetap nama khabar tapi dia tidak panggil khabar macam tu, dia panggil khabar kana. Okey? Itu maksud dia kat sini. Saya harap itu jelas. Okey. So, untuk bahagian ni, untuk pecahan ni ada 13 fi'il yang termasuk dalam golongan ni. Ada 13 fi'il. Yang pertama, kana wa huwa yufidu ittisaful ismi bil khabari fil madhi imma ma'al inqita' nahwu kana Muhammadun mujtahidan wa imma ma'al istimrar nahwu kana rabbuka qadiran. So, kana ini, bila kana tu masuk kepada mubtada, okay, so apa dia punya ifadah dia? Apa dia punya fungsi dia? Apa dari segi makna apa yang berlaku perubahan? So, perubahan dia adalah dia memberi satu sifat. Beri satu sifat. Okay, macam contoh kat sini, Muhammad mustahidun. Okay, makna kita. Kana Muhammadun mustahidan. Muhammad itu pada suatu masa dahulu, lebih macam itulah. Seorang yang mujtahid, seorang yang bersungguh-sungguh. So dia memberi sifat, dia menceritakan keadaan isim dia kat sini. Tapi pada waktu yang lalu. So pada waktu lalu sama ada dia ma'al inqita'. Ma'al inqita' tu maksud apa? Ma'al inqita' tu maksudnya macam saya cakap lah. So dalam bahasa Inggeris, he used to be hardworking. Macam tu. He used to be hardworking. Okay, kana Muhammadun mujtahidan. Wa imma ma'al istimrar wa kana rabbuka qadiran. Istimrar ni akan berlangsung daripada azali sampailah sekarang. Jadi kalau kita tengok dalam ayat, kalau kita dalam ayat Quran, kalau kita jumpa kana ni, janganlah kita faham dia ada inqita'. Tak, itu salah. Itu salah. Kana bila masuk pada mubtada dan khabar, sama ada dia inqita' ataupun istimrar. Dia tengok konteks lah. Tengok konteks. Kalau macam konteks ini, kerana Muhammadun mujtahidan, dia nak menceritakan yang Muhammad ni dulu pada satu masa dahulu, dia pernah menjadi seorang yang rajin. Sekarang, tidak lagi. Boleh macam itulah. Dia punya maksud dia macam tu. Ataupun, Tuhan kamu itu maha berkuasa. Okay. Tuhan kamu itu sentiasa maha berkuasa. Macam tu. Itu maksudnya. Kan? Okey. Wa kana rabbuka qadiran. Biasanya ayat-ayat Quran kalau kita tengok sama ada dia ada membawa maksud kana yang maksud istimrar ataupun kana itu daripada naqisah dia boleh jadi at-tammah. At-tammah. So ada perbincangan dia. Jadi contoh ayat dia, contoh ayat
Contoh ayat yang membawa maksud kana itu adalah bukan kana naqisah, kana tamah. Wa in kana dhu usratin fanazuratun ila maisarah. Ai in wajada dhu usratin. So kat situ kana tu kita boleh kita boleh faham maksud dia adalah wajada. So sama ada okey, macam ni tau. Okey, kana ni dia dan juga adik-beradik dia ada beberapa boleh jadi dia fi'il naqisah. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak ada hadas, tak ada perbuatan. Dia boleh jadi membawa maksud tamah. Boleh membawa maksud tamah. So, macam mana kita nak tahu beza antara naqisah dengan tamah? So, kita kena faham. Kalau tamah tu, kita faham baca ayat tu, kan? Kita baca ayat tu, ayat tu dia membawa maksud sama ada hasala ataupun wajada. Salah satu pada maksud ni. Contohnya, dalam ayat Quran yang saya baca tadi, wa kana dhu ni tadi. Wa kana mana tadi pula? Wa kana dhu husratin fanazratun ila maisarah. Macam tu. So kat situ dia punya maksud kana situ dia membawa maksud wajada. Okey. Seterusnya kita akan tengok pula amsa wa huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fil masa. Amsal jawu baridan. So dia menceritakan sesuatu perkara itu pada waktu petang. Okay. Al-jawu baridan maksudnya amsal jawu baridan. Dia cakap cuaca pada waktu petang adalah sejuk. Amsaitu naiman. Contoh amsaitu naiman. Aku ni pada waktu petang yang lalulah madhi kan, dia pakai madhi. Amsaitu pada waktu petang aku tidur. Amsaitu muharwilan. Amsaitu muharwilan. Muharwil ni jogging, muharwil. Aku pada waktu petang seorang yang melakukan jogging. Amsaitu. Dia menceritakan pada waktu petang. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau kita baca kan, kalau kita baca surah asbahna, dia kata asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Kalau petang lah amsayna. Sebab dia masih lagi berkaitan dengan waktu, tapi hadas tak ada. Dia fi'il naqis. Wa thalith asbaha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabar, sama. Kalau kita tengok semuanya ittisaf al-ism bil khabar, ittisaf al-ism bil khabar. Okey? Dia memberi menceritakan, menciri-cirikan isim tu dengan khabarnya. Okey, nak cerita. Makfahirran. Asbahal jawu makfahirran. Makfahirran maksudnya makfahirran tak silap saya maksudnya adalah cerah makfahirran. Makfahirran. Cerah tak silap. Itulah. Makfahirran. Asbahal jawu makfahirran. Asbahal jawu makfahirran. Dia rasanya dia cerah, dia apa? Cerita tak? Tadi punya maksud dia pula. Sihabul ghalib sorry. Mukfahirran, sorry, mukfahirran. Mukfahirran ishab ghalid al-aswad. Sorry, bukannya maksud cerah. Mukfahirran maksudnya macam mendung. Yes, mendung. Mukfahirran itu adalah mendung. So dia cakap kat sini, pada waktu pagi cuaca adalah mendung. Mukfahirran adalah mendung. Keempat adalah ad-duha wa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fi jami'in nas. Sorry, fi ad-duha, pada waktu duha. Adha talibu nasyitan, pada waktu duha pelajar-pelajar itu sangatlah aktif, nasyid aktif. Wal khamis dhalla wa huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fi jami'in nahar. Dhalla wajhu. So nak ceritakan dhalla wajhu muswaddan ni maksudnya dia punya berubahnya dia punya wajah tu
pada sepanjang waktu pagi. So wasadis bata wa huwa yufid ittisaf al-ism bi khabar fi waqt al-bayat wa huwa al-lail. Waktu al-bayat. Maksudnya waktu malam. Bata Muhammadun masruran ataupun bata Aliyun nu'asan. Pada waktu malam dia rasa ngantuk. Asal nak happy pula lepas makan kot waktu malam ni. Patutnya mengantuk. Itu yang tepat. Wasabi' sara wa yufidu tahawul. Ini dia berubah. Okey, daripada atas sampai bawah ni semua dia yufid ittisaf kecuali sara. Okey. Wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila halati allati yadullu 'alaiha al-khabar. Sara at-tinu ibriqan. Okey. Tanah telah menjadi cerek. Tanah telah menjadi cerek. Tanah telah menjadi cerek. Perubahan. Okey, seterusnya laisa wa tsani laisa wa huwa yufidu an-nafy al-khabari 'anil ismi fi waqtil hal. Nampak kat sini dia dah jelas-jelas waqtul hal. So kita tak boleh nak membawa maksud laisa tu pada waktu yang lalu dia cakap sini pada waktu sekarang. Laisa Muhammadun fahiman. Okey? So nak cerita bila ustaz tanya kan. Ustaz mengajar, macam saya mengajar lah. Saya mengajar, tapi bila saya mengajar saya tanya tak ada pula soalan. Itulah yang peliknya. Tak tahulah ada orang dengar tak. Tak tahulah ada orang dengar tak. Bila saya tanya tak ada seorang pun yang jawab. Tak tahulah. Buka sekadar nak buka ke ataupun buka sebab nak dengar tu, wallah ta'ala alam. Okey, contoh ada ustaz mengajar ke ataupun lecturer mengajar kat depan ataupun siapa mengajar. So bila dia buka soalan, ada apa-apa soalan? Kalau dia tanya semua faham ke? So kita angkat tangan cakap lastu fahiman. So kita lastu fahiman yang pertama, kita menafikan bahawa kita ini seorang yang faham. Dan juga kita menafikan, kita menyatakan kita ni tidak faham pada waktu itu juga. Maksudnya apa yang dia ajar pada waktu itu tak faham lagi. Lastu fahiman. Lastu fahiman. Waqtul hal. Lastu fahiman. Aku tak faham. Lastu fahiman. Macam saya tanya, okey, saya tanya kalau saya tanya tengah mengajar, kalau saya tanya faham tak? Tiba ada yang jawab, kalau ada lah, tapi biasanya tak ada siapa respon pun. Okay, lastu fahiman. Tiba-tiba cakap lastu fahiman. Dia waktu hal, pada waktu itu juga. Okay, lastu fahiman. Seterusnya, itu yang ke-8. Saya jelas. Ini menafikan khabar dia. Menafikan. Khabar dia faham, tapi dia menafikan yang dia ni faham. Siapa yang menafikan isim ni? Isim ni maksudnya dia cakap dia tak faham sebenarnya. Macam itulah. Okey. Tapi dia menafikan pada waktu sekarang. Hal sekarang. Seterusnya at-tasi wal 'ashar wal 11 wal 12 ma zala wa man fakka wa ma fatiha wa mabariha wa hadhihi al-arba'atu tadullu ala mulazamati al-khabar li ism hasb ma yaqtadihi al-hal. Nahwu ma zala Ibrahim munkiran wa nahwu ma bariha Aliyun sadiqan mukhlisan. Kat sini 9, 10, 11, 12 ni mazala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha. Okey. Benda ni sebenarnya dia terdiri pada dua. Nanti kita akan tengok syarat-syarat dia. Dia terdiri daripada dua perkataan yang berbeza. Kemudian diorang ini digabungkan, dikombine. So bila dia combine, dia termasuk dalam golongan kana wa akhwatuha. Dari segi amal, dari segi maknanya pula, dia menunjukkan mulazamatul khabar li isim. Apakah maksud dia mulazamatul khabar li isim? Maksud dia cakap kat sini mungkiran. So dia cakap kat sini Ibrahimu seorang yang mungkiran. Mungkiran macam tidak bersetujulah. Dia tidak bersetuju tentang suatu perkara, so dia mungkiran. Tapi bila ditambah mazal, maksud dia masih lagi. Itu cakap mazal masih lagi. Mazala Ibrahimu munkiran. Mazala Ibrahimu munkiran. Contoh yang kedua, ma bariha Aliyun sadiqan mukhlisan.
Okey, ma baraha aliyun sadiqan mukhlisa. Ali itu masih lagi seorang sahabat yang ikhlas. Okay, kalau kita nak faham pula, contoh yang kita cuba kaitkan dengan yang atas. So saya cerita balik yang sama. Situasi di mana saya mengajar, okay, ataupun lecturer ke sesiapa mengajar. So last sekali bila dia berhenti satu part tu dia tanya, ada sesiapa faham tak apa yang saya ajar? Kemudian ada seorang kawan kita angkat tangan, cakap lastu fahiman, waqtul hal, lastu fahiman. So cakap aku tak faham. Lepas tu lecturer terang lagi. Terang. Lepas tu apa? Mazil tu ghaira ataupun mazil tu la afham. Mazil tu ghaira fahimin. Aku masih lagi tidak faham. Sebab dia tidak membawa maksud nafi tapi membawa maksud mulazamah. Mulazamah. Dia tak boleh lah mazil tu las tu tak boleh lah. So dia kena iduan lah. Mazil tu las tu fahiman. Macam tak kena lah mazil tu las tu fahiman. So mazala lepas ni mesti isim. Mesti isim. Mazala Ibrahimu munkiran. Kalau kat situ yang tadi yang cerita tadi kita cakap mazil tu jahilan. Tu kita masih tak tahu, masih tak faham. Atau mazala darsuka ghaira wadihin. Betul macam itulah. Itu maksud mazala, dia mulazamah, dia masih lagi. Okey, berbeza. Hasbama yaqtadihil hal. Okey, cuma yang berbeza kalau kat Morocco tu. Okey, kalau kat Morocco mazal yang pakai oleh di dalam darijah Maghribiyah ataupun lahjah Morocco, mazal itu dia akan bermaksud belum lagi. Belum lagi. Contohnya hal akalta mazal. Cakap mazal lah. Okey, mazal belum lagi. Saya pernah cerita ni waktu lama. Dia macam bermaksud lama, belum lagi. Belum lagi. Mazal. Dah ulang kaji dah. Mazal. Okey. Macam itulah. Okey. Seterusnya al-thalith ashar yang ke-13 wa huwa yufidu mulazamatul khabar li ismi aidan. So ini pun sama, maksudnya la a'dilu Khalidan madumtu hayyan. Aku tidak akan mengkhianati Khalid selagi mana aku masih hidup. Dia mulazamah. Selagi mana dia masih hidup, dia takkan mengkhianati. La a'dilu Khalidan madumtu hayyan. Okay. Itu 13 komponen yang kita dah lihat, 13 perkara yang kita dah lihat. Okay, berkaitan dengan kana wa akhwatuha. So kita yang pertama kita ada kana. So kalau better hafal lah. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zada wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. So hampir semua ini dia boleh berubah daripada madhi kepada mudhari' dan juga amar. Dan juga kalau contoh kana tu, kalau di dalam keadaan masdar sekalipun dia akan berfungsi, beramal. So kalau kita nak buat ayat menggunakan masdar, okey. Contohnya ahduru ila hadzal majlis bikauni ustadzan. Bikauni ustadzan. Aku datang ke majlis ini dengan sebagai seorang ustaz, macam itulah. Bikauni ustazan. Dia masih lagi walaupun dalam keadaan masdar, dia pun masih lagi berfungsi. Itu sebab dia cakap wa ma tasarrafa min. Jadi kat sini daripada 13 ni ada lagi pecahan dia. Okey, wa tanqasimu hadhihi al-af'al min jihati al-amal. Dari segi amal dia. Min jihati amal. Okey. Maksud amal tu apa? Dia punya fungsi dia. Maksudnya dia apa? Maksudnya dia merafakkan mubtada dan mengkhabarkan menasabkan khabar. So dari segi amal dia ada tiga jenis. Yang pertama ma ya'malu hadzal amala
wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabar bi syartin. Nampak ni ada syarat. Ini ada syarat. So, kalau tak cukup syarat, tak fulfill syarat dia, secara automatik dia takkan beramal dengan amalan ini ataupun dia takkan bekerja dengan pekerjaan ini. Pekerjaan ini apa? Dia merafakkan isim dan juga menasabkan khabar. Dia mestilah bisyarati taqaddumi ma masdariyah az-zarfiyah alaih wa huwa fi'lun wahid wa huwa dama. Pak dama. So dama ni kalau tak ada ma kat depan ni, secara automatik dia tidak akan beramal dengan amalan. Dia takkan dia akan ni lah. Dia tidak akan jadi kana wa akhwatuha. Contohnya dumta muta'alliqan. Dumta muta'alliqan. Kita mendoakan orang itu semoga engkau ni sentiasa berjaya. Contoh dumta muta'alliqan. Dia berbeza madumta selagi mana. Tapi kalau cakap dama sahaja tanpa ma kat depan, dia jadi selama-lamanya. Nampak perbezaan dia. Dan bila cakap dumta tu, ta tu dah dia jadi fa'il. Dhamir apa? Isim dhamir muttasil. Nampak? Dumta muta'alliqan. Kalau kita nampak kalau orang Arab orang Arab bila dia nampak sesuatu kejayaan kejayaan kawan dia ke siapa ke, contoh kawan dia cakap, okey, alhamdulillah aku dah berjaya mendapat ijazah pada sekian-sekian, alhamdulillah aku telah berjaya mengkhatamkan buku ini, ataupun aku telah berjaya membentangkan paper. So dia akan macam mendoakan dumta muta'alliqan. Muta'alliqan ni dia cakap muta'alliq ni macam semoga kemas sokmo lah. Kemas sokmo. Semoga kemas sokmo gitulah. Muta'alliqan ni maksudnya nampak kemas lah, nampak bagus, hebat lah gitu. Muta'alliq. Dumta. Kalau orang Arab komen macam itulah. Dumta muta'alliqan. Okay. So okey, itu yang pertama. Itu kisah yang pertama. Dama ni satu je lah dia punya isi dia. Dama ni dia mesti ada ma kat depan dia. Kalau tak ada ma dia tak boleh beramal. Okey, yang kedua, kisah yang kedua, ma ya'malu hadzal 'amala bi syarti an yataqaddama 'alaihi nafyun aw istifhamun aw nahyun. Nampak? Wa huwa arba'atu af'al wa hiya zala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha. So dia mesti ada nafi, dia mesti ada istifham, dia mesti ada nahi pula. Okey. Nampak? Kita tahulah nahi dengan nafi tu apa? Nahi dengan nafi tu apa? Istifham. Tu. Hal zala ustazan? Adakah dia masih seorang ustaz? Nampak? Adakah dia masih seorang ustaz? Kat situ bila hal, kita pakai hal. Kan? Hal bariha, kita contoh kan. Kita ambil ayat sini. Ni tadi. Ni. Hal zala Ibrahimu munkiran? Adakah Ibrahim itu masih lagi seorang yang tidak bersetuju? So tapi dia kat situ istifham. Hal bariha Aliyyun sadiqan mukhlisan? Adakah Ali itu masih lagi seorang kawan yang ikhlas? So kat sini bila ada tapi kalau kita cakap zala Ibrahimu munkiran, so automatically Ibrahim ni dia dah tak panggil kepada isim kepada zala lah. Dia boleh jadi fa'il. Okey? Itu maksud dia. Munkiran ni boleh jadi dia punya sama ada hal ataupun sifat. Dia tengok pada ayat lah. So kalau kita pakai hal zala Ibrahimu munkiran, so kalau kita i'rab yang hal tu istifham, zala tu adalah kana wa akhwatuha lah. Sebab apa dia kana wa akhwatuha? Sebab sebelumnya ada istifham. Ibrahim ni akan jadi isim kepada zala dan munkiran ni akan jadi khabar kepada zala. Macam tu. Faham tak? Sebab itu yang dimaksudkan dengan
istifham. Nafi dengan nahi kita tahu lah. Sama dia tambah ma kat depan ke tambah la ke sama. Okey. Zala, anfaka, semua ni lah 4 ni. Yang pertama tadi dia mesti ada ma. Dia tak boleh la dama, tak boleh lah. Dia kena ma dama sahaja. Ini la zala boleh, ma zala boleh. Lepas tu dia boleh tambah istifham. Hal boleh, boleh. Okey. Azala, anfaka, afati'a. Adakah dia masih? Macam tu. Al-qismu thalith ma ya'malu hadzal 'amal bighairi syarat. So ada yang ketiga, dia beramal dengan amalan ni dia tak ada syarat pun. Tak ada syarat. Iaitu baki yang atas. Apa dia baki atas? Kana, asbaha, amsa, adha, salla, bata, sara, laisa. So yang semua benda ni tak perlu ada syarat pun. Okey, itu pecahan yang pertama. Okey, pecahan yang pertama. Okey, pecahan yang kedua pula, min jihat tasarruf. Tasarruf kat sini maksudnya dia boleh berubah. Perubahan dia daripada satu bentuk pada bentuk yang lain. So yang pertama, bahagian pertama, ma yatasarrafu fil fi'liyyati tasarrufan kamilan bima'na annahu ya'ti minhu al-madhi wal mudhari' wal amr wa huwa sab'atu af'alin wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa dhaha wa shalla wa bata wa sara. So kat sini dia ini akan berubah sebagaimana fi'il itu satu perubahan yang sempurna. Maksudnya dia boleh jadi datang fa'il, madhi, mudhari' dan juga amar. Kita tahu kan? So kita kena tahu yang semua komponen-komponen yang ada pada kana wa akhwatuha itu adalah fi'il. Tetapi tidak semua akan berubah daripada madhi, mudhari' dan juga amar. Tidak semua walaupun dia fi'il. Walaupun dia fi'il. Itu kena faham. Kita kena ingat balik apa dia punya perincian, kategori untuk setiap komponen yang ada pada kana wa akhwatuha. So kat sini dia ada yang pertama dia boleh berubah. Memang daripada madhi, mudhari', amar boleh berubah, tak ada masalah. So dia ada 7 fi'il. Kana wa amsa wa asbaha wa dhaha wa dhalla wa bata wa sara. So kana jadi yakunu, amsa jadi yumsi, asbaha jadi yusbihu, adha jadi yudhi, dhalla jadi yazillu, bata jadi yabitu, sara jadi yasiru. Okey, itu dia punya mudhari' je lah. Seterusnya, bahagian kedua, ma yatasarrafu fil fi'liyyati tasarrufan naqisan bima'na annahu ya'ti minhu al-madhi wal mudhari' la saghir wa huwa arba'atu af'al wa hiya fati'a wa infakka wa bariha wa zala. So kat sini untuk empat fi'il ni, dia hanya datang untuk kana wa akhwatuha ni lah. Dia hanya datang dalam bentuk madhi dan juga mudhari' sahaja. Okey, dia tak ada infakka jadi infak tak ada. Tak boleh. Bariha yabrahu ibrah. So dia tak ada tak datang bentuk ibrah, ma ibrah tak boleh. So dia hanya daripada Fatihah yafta'u. Fatihah yafta'u, infakka fakku, bariha yabrahu, zala yazilu. Dia daripada madhi kepada mudhari' sahaja. Tak ada amar. Dan yang ketiga, tidak berubah langsung, iaitu laisa. Dan yang kedua ada juga dama ni yang mana dia tidak berubah lah. Tetapi kalau kita tengok dama tu boleh dia berubah, cuma alal asah. Jadi ada perbincangan lah dalam ni. Nampak bila cakap alal asah ni, maksud ada perbincangan, ada perbezaan pendapat. Cumanya di akhirnya mereka mengatakan yang asalnya dama. Untuk yang ini, untuk kana wa akhwatuha ini dia tidak berubah langsung. Tak ada madhi, tak ada mudhari'. Itu saja bentuknya macam laisa. Okey, tak ada laisa ya laisu, tak ada. Tak ada. Dama ya dimu ada. Tapi untuk jadikan kana wa akhwatuha ni dia akan datang dalam bentuk madhi sahaja. Tidak akan datang dalam bentuk amar ataupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk mudhari'.
So jelas kat sini, okay, kita dah tengok nawasikh yang pertama, kisim yang pertama iaitu kana wa akhwatuha. So kita tahu kana, kemudian adanya isim dan juga adanya isim yang kedua yang datang selepas dia. So isim yang pertama kita panggil sebagai isim kepada kana, dan yang isim yang kedua kita panggil khabar kepada kana. Contohnya kana Ibrahimu munkiran. Kana Ibrahimu munkiran. So Ibrahim yang asalnya Ibrahim ni adalah mubtada, tapi bila masuknya kana ke Ibrahim tu secara automatiknya dia berubah menjadi isim kepada kana. Dan juga rafa' yang dia terima itu tidak lagi disebabkan oleh dia ibtida', bukannya sebab amil maknawi tetapi amil lafzi, iaitu kana. Dan khabar daripada rafa' berubah menjadi, ini nampak signifikan sikit kan, nampak ada perubahan tu daripada rafa' kepada nasab. Nama dia yang sama tapi nama dia berubah daripada khabar kepada mubtada jadi khabar kepada kana. Okey, so ada 13. Kita tengok tadi semua, kita dah tengok juga maksud-maksud dia. Okey. Dan daripada 13 ni ada dua pecahan yang besar. Yang pertama, pecahan berdasarkan kepada amalan. Maksudnya apa? Pekerjaan. So dia akan bekerja, iaitu merafakkan isim dan juga menasabkan khabar. Yang pertama dengan syarat. Yang pertama dengan syarat. Mana tadi? Yang pertama dengan syarat. Syarat yang pertama dia ada apa? Dia mestilah ada masdariyah zarfiyah di hadapan. Untuk kisim yang pertama, golongan ataupun kategori yang pertama ni hanya ada satu saja, iaitu dama. Yang kedua pula, dia mestilah syarat. Syarat dia mestilah didahului dengan nafi, istifham dan juga nahi. So kat situ ada 4. Zala, infaka, fatiha dengan mariha. Golongan yang ketiga pula, kelompok yang ketiga, dia akan beramal tanpa sebarang syarat. Itu adalah kana, amsa, adha, and sampailah laisa. Okay. Seterusnya, daripada 13 ini terpecah juga kepada 3 golongan lain. Tapi pecahan ini berdasarkan kepada apa? Perubahan dia. Disebabkan dia fa'al, maka secara logik kita faham fa'al itu berubah ikut waktu. Maksudnya ada waktu madhi, mudhari' dan juga amar. So daripada 13 ni, golongan yang pertama yang mana dia boleh berubah secara lengkap daripada madhi jadi mudhari' dan juga jadi amar. So ada berapa? Ada 8 ni. Terus. Ada 8. Sorry. Ada 7. Okay, kana wa amsa, adhaha, zalla, bata dengan suara. Okey, yang kedua pula ada sedikit kecacatan yang berlaku, ada sedikit kurangnya. Dia hanya berubah daripada madhi kepada mudhari' sahaja. Tidak ada amar. Itu infakka, zala, fatiha dengan bariha, ada 4. Dan yang ketiga tidak berubah langsung, iaitu laisa. So ini tak ada apa, ittifaqan, memang sepakat semua. Sebab tu dia ada ittifaqan. Bila masa ittifaqan maksudnya semua setuju yang laisa ini memang tidak akan berubah daripada madhi walaupun dia fa'al, tapi dia tidak berubah daripada madhi, mudhari' dan juga amar. Tidak berubah langsung sama sekali. Dia berada pada satu bentuk dia saja, itulah laisa. Perubahan yang berlaku bila mana dia ditambah dengan dhamir muttasil sahaja. Sebagai contoh lastu, las. Nah, itu je perubahan yang berlaku. Okay, tapi tidak berubah disebabkan oleh waktu. Tapi ialah kalau kita tengok tadi, laisa ini dia hanya menunjukkan waktu hal, pada waktu sekarang sahajalah. Okey, nafyul khabar bil ismi fi waqtil hal. Okey. Dan yang kedua, setelah berlakunya percanggahan pendapat di antara para nahu, so mereka bersepakat ini, mereka mengatakan yang sahihnya dama ini juga tidak berubah. Dama ini juga tidak berubah. Kalau nak masukkan pada kana wa akhwa tuhab. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين تالله تفتأ تذكر يوسف. So ada juga yang dia ini bentuk dia itu bukan madhi. Contohnya wala yazalun. Tetapi dia beramal dengan amalan madhi. Itu dia menunjukkan pada waktu yang lalu. Lan nabraha tafta'u. So dia boleh terima lan, nampak ni, daripada la dia boleh jadi lan. Okey, tallahi tafta'u, tallahi.
Okey. Saya rasa sampai situ saja untuk kelas pada week ni. Oh ada juga soalan. Ustaz, Ustaz boleh beri contoh, boleh Ustaz beri contoh untuk yang datang dengan nahi. Nahi Nahi, nafi, nahi. Sekejap Uh, sekejap Dia untuk lazala. So, contoh untuk lazala infaka lan harfun nafi. Harfun lan harfun nafi. La dia sebab nahi ni antaranya la jugalah. So dia tak ada beza la nahiyah dengan nahiyah dengan la so, macam contoh dia la yazalu Ibrahimu munkiran. Itu contoh dia. Ataupun la yabrahu Amrun sadiq mukhlisan. La yabrahu. Ataupun la tabrahu Fatimatu tilmizatan mujtahidatan. Nampak la. Walaupun dia la la nahi, tetapi bila dia digandingkan dengan kata Barihah dengan Fatihah, dia akan membawa maksud mulazamah. Seakan-akan la itu tidak ada maksud. So dia dah bila dah digabungkan jadi selagi mana, okey? Masih lagi. Itu mulazamah. Okey? Itu contoh ayat dia. Zala Barihah Fatihah dengan infakka. Okey, jelas La zala. Sebab biasanya contohnya saya bagi contoh dalam fi'il mudhari' lah. Sebab dalam fi'il mudhari' ada la an-nahyi, la nahya. Okey, jelas Contoh macam ayat di bawah lah, ayat yang last sekali tu. La yazaluna, nampak? La tu kat situ, mana tadi? Ayat dia, sorry. La yazaluna, ni. La yazaluna, la ni adalah nahi. Sebab dia masuk kepada mudhari', la nahi. Nahi, La yazaluna mukhtalifin. Tapi dia maksud dia, mereka masih lagi bercanggah. Atau mereka bergeleseran apa. Mukhtalifin ni berikhtilaf. Macam tu lah. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kalau tak ada soalan itu saja sampai hari ini. Okey, kita akan sambung pada kelas yang seterusnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairal jazaa pada siapa yang bertanya, pada siapa yang mendengar. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita pelajari ini merupakan satu kunci, okey, supaya kita lebih faham. Sebenarnya perjalanan untuk kita belajar nahwu dan saraf ni panjang. Kita tidak cukup hanya sekadar ini saya ajak ikut cara basic lah, sebab saya tak tahu level masuk saya ajak apa yang basic sahaja. Saya tak masuk pada perbincangan yang tinggi-tinggi. Takut nanti ada yang tak boleh ikut. Okey. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.